Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas, kita sama-sama telah pun menyelesaikan sedikit daripada perbincangan kita dalam tajuk yang baru, iaitu berkaitan dengan tajuk muwafiq dan masbuq. Kita dah bincang sedikit sahaja.
yang mana ia merupakan tajuk besar yang kita dah selesai bincang, adalah ta'rif ataupun apakah dia pengertian muwafiq, iaitu makmum kategori pertama, dan masbuk, iaitu makmum kategori yang kedua. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan sambung kembali perbincangan kita masih lagi dalam tajuk muwafiq dan masbuk pada halaman yang ke-66. Tetapi hari ini kita nak bincang tentang hukum hakam mengenai masbuk. Kalau muwafiq ini perbincangan dia agak mudah sikit, kerana padanya itu disentuh hukum hakamnya tak terlalu banyak. Tapi berkenaan dengan masbuk, maka ianya perlu kepada perincian yang lebih mendalam. Maka di sini tuan-tuan, apa yang dibincangkan di dalam kitab salat berjamaah ini adalah hukum hakam berkaitan dengan masbuk ini. Padanya itu ada 8 pecahan. Hukum hakam tentang masbuk ada 8 pecahan. Tapi malam ni kita tak sempatlah nak bincang 8 sekali, kan? Mungkin kita bincang satu daripadanya, kerana satu daripadanya pun sudah panjang perbincangannya. Kerana pada pertemuan lepas soalan-soalan tertentu yang disebutkan jadi di sini kita nak bincang pada hari ini. Jadi hukum hakam mengenai masbuk ini disebut dalam kitab ini, dia ada 8 kategori, yang mana kita akan sebut daripada kategori pertama sehinggalah kategori ke-8. Apa dia kategori pertama? Masbuk yang mendapati imam ketika imam sedang berdiri. Sampailah kepada kategori yang ke-8. Apa dia? Masbuk yang mendapati imam dah duduk tahiyat akhir atau sebagainya. Itu yang ke-8 lah. Dia ada yang berdiri, yang rokok, yang sudah melepasi daripada had rokok, yang mana rokok imam tu tak sah, sampailah kepada yang sujud, dan yang terakhir sekali masbuk dapat imam dah tahiyat akhir. Itu dia kan. Tapi hari ni kita nak bincang hukum hakam masbuk yang pertama dahulu. Apa dia? Masbuk, iaitu masbuk ni apa? Makmum yang terlewat atau ketinggalan daripada imam dengan sebab apa dia? Pada asalnya dia tak dapat menghabiskan sebahagian ataupun keseluruhan daripada surah Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab imam telah rukuk. Itu dia makmum masbuk. Jadi kategori pertama apa dia? Mudah kata, masbuk dapat imam tengah imam berdiri. Jadi macam mana? Contoh, maghrib tadi imam salat, tuan-tuan baru sampai, imam tengah berdiri pada ketika itu. Tuan-tuan takbir Allahu Akbar, maka tengah baca Fatihah imam rokok, maka pada ketika itu tuan-tuan berkewajipan nak habiskan bacaan surah Al-Fatihah tak? Kita bincang pada pertemuan lepas adalah dihitung bagi seseorang makmum, siapa yang salat berjamaah, maka bila dia jadi makmum di dalam mazhab Syafi'i, dia wajib menghabiskan bacaan surah Al-Fatihahnya kalau dia kategori muwafiq, dan kalau dia kategori masbuk, tapi masbuk pada rakaat selepas daripada itu. Mana kata apa? Pertama dia masuk, imam rokok, dia kena rokok, dia tak boleh habiskan Fatihah dia. Habis tu imam bangkit, rakaat seterusnya dia pun bangkit pada rakaat seterusnya. Rakaat tu dia tak ada kompromi, dia kena habiskan juga bacaan Fatihahnya. Itu yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jelas ha? Pertama, muwafiq tak ada pilihan lain. Kalau imam rokok sekalipun, dia tak boleh rokok, melainkan dia wajib menghabiskan bacaan surah Fatihahnya. Yang kedua, masbuk pun juga dia wajib habiskan bacaan surah Al-Fatihahnya juga, sekiranya dia masbuk selepas daripada rakaat yang dia dikatakan masbuk tadi. Apa dia? Contoh, kalau imam dah rakaat kedua, dia masuk Allahu Akbar, imam rokok, dia rokok lah, dia tak wajib baca Fatihah. Imam bangkit rakaat ketiga, dia baru rakaat kedua,
kedua, betul. Bila pada ketika itu imam rakaat ketiga, dia rakaat kedua, kata ulama, rakaat kedua bagi diri dia dan rakaat ketiga bagi imam, yang ni dia kena habiskan bacaan Fatihahnya walaupun dia masbuk. Boleh faham? Yang tu yang kita bincangkan. Baik, maka hari ni kita nak bincang, kita masbuk sampai imam tengah berdiri. Pada awalnya kita belum kategori masbuk lagi lah, faham tak? Awalnya kita belum lagi masuk kategori masbuk. Sebab apa? Sebab pada ketika itu kita jadi barangkali, dari kebarangkalian sama ada muafiq atau masbuk kan. Kalau muafiq apa dia? Mungkin pada rakaat pertama tu imam baca surah panjang, jadi sempatlah kita nak habiskan bacaan surah Fatihah kan. Maka kalau sempat habis baca surah Fatihah dengan kadar kelajuan ataupun kecepatan sederhana, maka imam rakaat, kita rakaat, muafiqlah kita. Tapi muafiq kategori kedua lah. Dia tak sama dengan kategori pertama kan. Kategori pertama kita bincang pada pertemuan lepas, imam berdiri, dia pun berdiri. Imam takbir, dia pun takbir. Ini paling terbaik lah, kan. Baik. Tapi dia boleh jadi kebarangkalian kedua apa dia? Dia takbir, dia baca surah Fatihah sampai ayat 3, imam rakaat. Jadi kebarangkalian kedua lah, dia jadi masbuk. Faham tak? Tapi yang ni kita nak bincang kebarangkalian yang kedua, iaitu dia bakal jadi masbuk. Maka ini yang soalan minggu lepas, kata Ustaz, bila kita sampai kita takbir, kita nak baca doa iftitah tak? Minggu lepas tanya tak? Atau kita baca Fatihah terus? Baik, saya ulang balik. Yang pertama, masbuk yang mendapati imam sedang berdiri. Maka kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'? Dia kata, kalaulah kita sebagai makmum yang mana kita sampai imam tengah berdiri. Ini kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Saya ulang balik. Kitab yang dirujuk adalah namanya kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu', kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Tuan-tuan kenal nama Imam An-Nawawi ni? Kalau tak kenal, saya tak tahu nak cakap apa. Sebab nama ni masyhur dah tuan-tuan satu dunia. Imam An-Nawawi tuan-tuan antara ulama yang kuat mempelopori dalam mazhab Syafi'i. Kan? Jadi apa dia? Imam Nawawi ada karang satu kitab namanya kitab Al-Majmu'. Kitab Al-Majmu' ini dia mensyarahkan. Makna kata apa? Sebelum kitab Al-Majmu' ni ada datang satu kitab. Maka kitab tu namanya kitab Al-Muhadzab. Kitab Al-Muhadzab ni kitab dikarang oleh siapa? Imam Asy-Syirazi. Maka Imam Syarazi karang kitab Al-Muhadzab. Datang pula Imam An-Nawawi baca kitab Al-Muhadzab, dia syarah kitab Al-Muhadzab. Namanya apa? Kitab Al-Majmu'. Dia sama juga tuan-tuan. Tuan-tuan baca kitab Sahih Al-Bukhari. Siapa karang kitab Sahih Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari lah, betul? Baik, lepas daripada tu datang pula satu imam namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia karang pula satu kitab namanya kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Jadi begitulah. Kan? Mana tahu tuan-tuan, ada ulama yang kemudian syarahkan kitab yang rentetan daripada kitab asal kan. Contoh apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan pernah dengar tak nama kitab Al-Um? Kitab Imam Syafi'i, kitab paling besar tuan-tuan. Kitab Al-Um, maka kitab tu dah kata besar dah. Rupanya anak murid Imam Syafi'i dia syarah lagi kitab tersebut. Namanya kitab Mukhtasar. Anak murid Imam Syafi'i namanya apa? Imam Al-Muzani pula. Begitulah. Daripada itu rentetan jadilah tuan-tuan tengok ada kitab-kitab yang hari ni tuan-tuan baca yang telah diringkas-ringkaskan, ada yang dibesarkan kitabnya, itu bergantung. Jadi yang menjadi rujukan kita dalam masalah ni apa dia? Kitab Al-Majmu'. Jadi kalau tuan-tuan orang tanya rujukan di mana? Di dalam kitab Al-Majmu', kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Maka kata Imam An-Nawawi, ditulis dalam kitab Al-Majmu', rupanya Imam An-Nawawi tak tulis sendiri tuan-tuan. Rupanya Imam An-Nawawi pun nakal. Nakal makna kata apa? Diambil daripada ulama sebelum dia pula. Allahu Akbar. Kita hari ni nak cakap ikut sedap kita senang Aku cakap begini dah, tapi kita tak pernah pun nak cakap ulama ni kata begini. Kita tak pernah pun nak ambil. Berarti kalau kita nakal daripada kata ulama ni, dan barangkali ulama tersebut dia akan nakal daripada ulama sebelumnya, sehinggalah bertemu kepada Nabi SAW. Ya betul, memang kita nak cakap kita kena kata Nabi SAW bersabda, betul? Betul, itu hadis. Tapi bila dalam bab hukum fiqah tuan-tuan, kita nak faham hadis kita tak boleh faham. Sebab tu kita kena ambil kata-kata para
Imam An-Nawawi akhlaknya sangat baik, maka dia punya kata, dia kata apa? Ashabuna ataupun ashabu apa ataupun al-ashab. Mana kata apa? Imam Nawawi dia ambil kata-kata ulama yang hidup sebelum daripada dia. Yang itulah yang digelarkan dalam kitab, tuan-tuan boleh tengok tu dalam halaman 66, dia kata, berkata penyusun kitab Al-Majmu', siapa dia? Imam Nawawi lah. Pada juzuk yang keempat halaman 109, dia kata apa? Ashabuna ataupun al-ashab berkata, kalau dalam kitab Al-Majmu' ditulis ashabuna ataupun al-ashab, Imam Nawawi tujukan kepada ulama yang hidup sebelum daripada dia. Tu dia. Sebab tu kalau kita baca kitab ni, tuan-tuan jangan baca sendiri. Baca sendiri tu dia kata apa? Ashabuna. Kita baca ashab ni makna kawan-kawan lah. Jadi kita faham apa dia? Saya pernah tanya, orang kata apa? Ashabuna ni kata apa? Ni kawan Imam Nawawi kot. Salah, tuan-tuan. Penafsiran tersebut adalah penafsiran yang salah. Kerana Imam Nawawi maksudkan ashabuna ataupun al-ashab itu ditujukan kepada ulama yang hidup sebelum daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, ini akhlak Imam Nawawi, tuan-tuan. Dia ambil pendapat daripada ulama sebelumnya, tuan-tuan. Dia tak kata, walaupun ada pendapat dia sendiri, tapi dia tak pernah ketepikan pendapat ulama sebelum daripada dia. Boleh faham Baik. Apa kata Imam An-Nawawi yang dinakal daripada ulama sebelum dia? Kata apa? Jika kita seseorang masbuk yang datang mendapati imam sedang baca Al-Fatihah, istilah dia apa? Imam tengah berdiri lagi dah, faham tak? Kita sampai istilah mudah dia apa? Imam tengah baca Fatihah ataupun imam tengah berdiri. Kan? Maka kata Imam An-Nawawi, kita boleh dipecahkan kepada dua kategori. Mana kata apa? Kebarangkalian yang berlaku ke atas diri kita adalah dua perkara. Kan? Boleh dapat tak? Jadi contoh maghrib tadi, tuan-tuan sampai, tuan-tuan tengok imam tengah berdiri, maka tuan-tuan boleh letakkan diri tuan-tuan pada dua kebarangkalian ni. Kena letakkan dulu, sama ada kebarangkalian yang pertama ataupun kebarangkalian yang kedua. Boleh faham? Kalau tuan-tuan letakkan kepada kebarangkalian pertama, maka penyelesaian dia lain. Faham tak? Kalau tuan-tuan letakkan diri tuan-tuan nanti pada kebarangkalian yang kedua, maka penyelesaiannya pun berbeza. Boleh dapat? Jadi apakah dia ustaz dua barangkali ni? Kan? Yang ni tuan-tuan kena letakkan dia. Tuan-tuan dan perempuan kena letakkan diri. Baik. Kebarangkalian pertama, apa dia? Saya bagi bahasa yang mudah dalam kitab sebut. Apa dia? Tuan-tuan sampai, bila tuan-tuan sampai, lepas tuan-tuan takbir, tuan-tuan khawatir, maknanya risaulah. Risau kalau lepas takbir ni imam akan rokok. Maka kata ulama, kata Imam Nawawi, dikata apa? Jangan pandai-pandai baca doa iftitah ataupun at-ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau tuan-tuan sampai, tuan-tuan khawatir imam akan rokok cepat, walaupun pada ketika itu imam tengah baca Fatihah, tapi bila tuan-tuan sampai, tuan-tuan takut imam akan rokok. Barangkali imam tu cepatlah kita katakan. Dan kata Imam Nawawi, kita kalau khawatir begitu, takut imam rokok, jangan kita baca doa iftitah dan jangan kita baca at-ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jelas? Ini kebarangkalian yang pertama. Penyelesaian dia nanti lepas ni. Dia cerita kebarangkalian dua. Baik, kebarangkalian yang kedua, apa dia yang berlaku? Tuan-tuan sampai, kalau aku baca doa iftitah dan aku baca at-ta'awuz, maka kalau imam terus salat, aku masih sempat lagi baca Fatihah. Barangkali terjadi pada subuh Jumaat. Contoh, apa dia? Rakaat pertama, imam baca surah As-Sajadah. Contoh, boleh buat? Jadi panjang kan, biasa kan? Jadi bila panjang, mungkin tuan-tuan kata, aku sempat baca doa iftitah, aku sempat baca ta'awuz, dan pada ketika itu aku sempat lagi baca surah Al-Fatihah. Jelas? Maka dalam kategori kedua, kebarangkalian yang kedua, tuan-tuan disunatkan baca doa iftitah, disunatkan baca ta'awuz, dan Fatihah bukan sunat tapi wajib. Boleh faham? Jadi dah faham tak dua kebarangkalian ni?
Boleh saya nak bagi tuan-tuan faham betul-betul ni. Bila faham ni nanti baru kita cerita pasal penyelesaian dia. Boleh? Maka daripada sinilah soalan-soalan yang minggu lepas ditanya tu, kat sini ada penyelesaian dia. Boleh dapat? Jelas? Ada yang tak jelas tak? Dua kebarangkalian ni. Jelas Maksud saya apa dia tuan-tuan? Saya minta tuan-tuan letakkan diri tuan-tuan pada kebarangkalian yang mana. Kalau tuan-tuan sampai tuan-tuan kata, ni aku mesti tak sempat ni, mungkin imam rokok, maka tuan-tuan dalam kebarangkalian yang pertama, iaitu kena baca Fatihah sahaja. Tak boleh baca doa iftitah dan tak boleh baca at-ta'awuz. Adapun kalau tuan-tuan sampai contoh subuh Jumaat, imam tengah baca surah As-Sajdah, aku sempat ni, kalau aku baca doa iftitah, aku baca at-ta'awuz, aku baca surah Al-Fatihah, maka aku sempat habiskan bacaan surah Al-Fatihah aku. Ini kebarangkalian yang kedua lah ni. Baik, katakanlah ditakdirkan Allah tuan-tuan berada pada kebarangkalian yang pertama ataupun kebarangkalian yang kedua, maka berlaku apa dia? Contoh, berlaku pada kebarangkalian yang pertama, iaitu tuan-tuan baca Fatihah aja, tak baca doa iftitah dan tak baca ta'awuz. Kebarangkalian yang pertama, tuan-tuan tengah baca Fatihah, tiba-tiba imam rukuk. Ini kebarangkalian yang pertama yang berlaku. Baik, kebarangkalian yang kedua apa dia tadi? Tuan-tuan baca doa iftitah, baca ta'awuz, baca surah Fatihah. Maka katakanlah tengah-tengah tuan-tuan baca doa iftitah, tiba-tiba imam rukuk pula. Contoh. Jadi penyelesaian yang kedua bagaimana? Penyelesaian yang pertama bagaimana? Dua-duanya penyelesaian dia tak sama. Boleh faham? Baik, kita ambil kebarangkalian yang pertama tadi dahulu. Tuan-tuan sampai, tuan-tuan baca Fatihah terus tanpa baca doa iftitah dan ta'awuz sebab tuan-tuan risau takut imam rukuk. Baik, tengah-tengah tuan-tuan baca surah Fatihah, buka halaman 67. Tu sambungan dia. Muka surat 67. Hari ni saya nak baca, saya takut tuan-tuan pening bahasa kitab, saya terangkan je. Jadi kata-kata Imam An-Nawawi dikata apa dia? Daripada kedua-dua kebarangkalian ni, sekiranya dia tengah buat apa yang sepatut dia buat tadi, yang pertama baca Fatihah saja, yang kedua baca doa iftitah ta'awuz dengan Fatihah, kalau tengah dia duk sibuk baca tadi, maka tiba-tiba imam rukuk dan dia tak sempat nak selesaikan apa yang sepatutnya dia selesaikan, maka saya sebut tadi, kebarangkalian yang pertama penyelesaian dia berbeza, kebarangkalian yang kedua penyelesaian dia juga berbeza. Baik, kita bincang kebarangkalian yang pertama. Apa kebarangkalian yang pertama? Tuan-tuan sampai imam tengah baca, jadi tuan-tuan pun baca Fatihah lah, baca Fatihah baru sampai ayat ketiga, kita ambil contoh, tiba-tiba imam rukuk. Maka tuan-tuan nak buat apa? Kata Imam Nawawi, kata apa? Bila tuan-tuan tak sibuk baca doa iftitah dan ta'awuz dan tuan-tuan hanya baca Fatihah je tadi, tiba-tiba imam rokok dan pada ketika itu tuan-tuan memang tak sempat nak habiskan bacaan surah Al-Fatihah. Maka kata ulama, kalau tuan-tuan nak dapat rakaat pada rakaat ketika itu, tuan-tuan diminta untuk rukuk cepat-cepat. Jangan habiskan bacaan surah Al-Fatihah. Kerana pada ketika itu, kata ulama, tuan-tuan bukan kategori orang yang dibenarkan terlewat dengan uzur. Tuan-tuan bukan kategori itu. Maka sebab tu tuan-tuan tak boleh habiskan bacaan surah Al-Fatihah. Boleh faham? Jadi bila tuan-tuan orang yang tidak dibenarkan terlewat dengan uzur, bererti apa yang tuan-tuan perlu buat? Ikut sahaja imam. Dan dalam keadaan begini, tuan-tuan dikategorikan sebagai makmum yang Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Bukan semua rakaat Fatihah kita ditanggung oleh imam. Jadi perlu faham betul-betul. Dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Ia berbeza dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi memang Fatihahnya itu bukan sekadar Fatihah. Segala daripada permulaan salat sampai akhir salat dalam mazhab Hanafi semua ditanggung oleh imam. Sebab tu mazhab Hanafi mereka tak baca, mereka diam je. Mereka ikut je imam. Dan dalam mazhab Hanafi untuk rukuk, i'tidal, sujud mereka tak perlu tamakninah, tapi dalam mazhab Syafi'i dia kena tamakninah pada rukuk, i'tidal, sebab itu rukun salat. Jelas? Baik, kita sambung. Jadi kita kata tadi dalam kebarangkalian yang pertama, tengah-tengah baca Fatihah pada ayat kedua imam rukuk, maka tuan-tuan kata ulama, kalau nak dapat rakaat kena rukuk. Kena rukuk. Sebab apa? Tuan-tuan bukan kategori makmum yang terlewat dengan uzur. Baik, katakanlah tuan-tuan ni duk galak juga, orang dah cakap rukuk tak nak rukuk juga.
Duk galak juga nak habiskan bacaan surah Al-Fatihah. Sebab tuan-tuan kata, ini kalau aku habiskan confirm aku sempat ni, sempat lagi rokok bersama imam. Sebab imam ni biasa rukuk lama sikit, contohlah kan. Baik, katakanlah tiba-tiba tuan-tuan tengah baca, sambung lagi. Baru ayat kedua tadi, sambung ayat 3, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, dan sampai kepada ayat ketujuh, tuan-tuan baru nak gerak Allahu Akbar. Imam dah Sami Allahu liman hamidah. Kata ulama, tuan-tuan tak dapat rakaat. Boleh faham? Tak dapat rakaat dah. Maka pada ketika itu, tuan-tuan nanti lepas imam salam kena tambah lagi satu rakaat. Ataupun tengah sampai ayat Ar-Rahmanir Rahim, ayat kedua betul? Ayat ketiga betul? Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua. Ar-Rahmanir Rahim, ayat ketiga. Maliki yaumiddin, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi masa ayat kedua imam rukuk, sampai ayat keempat atau ayat kelima tiba-tiba imam bangkit daripada i'tidal. Kata ulama, tuan-tuan tak dapat rakaat. Ini kebarangkalian yang pertama. Tuan-tuan tak dapat rakaat. Apa perlu tuan-tuan lakukan? Tuan-tuan kena segera, bila imam sujud, tuan-tuan kena sujud juga. Kalau tuan-tuan duk galak juga nak habiskan baca Fatihah tadi tanpa imam dah sujud, tuan-tuan tak nak sujud, kata ulama, solat tuan-tuan batal. Kerana syarat sah ikut imam yang ketujuh, mestilah makmum itu termasuk dalam kategori at-tabaiyah. At-tabaiyah ni maksud ikut imam. Kalau imam dahulu dengan satu rukun, tak batal solat makmum. Ini kategori makmum yang terlewat dengan tanpa uzur. Dia ada dua makmum yang terlewat dengan uzur, dengan makmum yang terlewat dengan tanpa uzur. Maknanya dia lewat, dia tak uzur tapi dia lewat. Maka kategori yang makmum terlewat dengan tanpa uzur, kata ulama, dia imam tak boleh mendahului dia dengan dua rukun berturut-turut. Kalau imam dahulu dia dengan dua rukun berturut-turut, itu syarat sah salat berjamaah yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabil Al-Muhtadin. Dikata ada 7 syarat sah ikut imam, dan yang ketujuh termasuk daripada syarat sah ikut imam itu adalah makna at-tabaiyah, iaitu ikut kepada imam. Apa dia? Makmum yang terlewat dengan tanpa uzur. Mana kata dia terlewat, dia lambat daripada imam tapi dia tak uzur, dia tidak dibenarkan. Makna kata imam tak boleh mendahului akan dia dengan dua rukun berturut-turut, iaitu rakaat, i'tidal. Kalau tu kata ulama, kalau imam sujud, dia tak nak sujud lagi, kata ulama, salat dia batal automatik. Sebab apa? Sebab satu rakaat imam dah dahulu, i'tidal imam dah dahulu, dah dua rukun betul? Masuk kepada rukun ketiga, dia tak nak sujud juga, batal solat dia. Sebab tu kategori yang pertama ni, kata ulama, langkah yang paling baik dan selamat bila dia tengah baca Fatihah sampai ayat yang kedua. Ini khas untuk rakaat yang pertama sahaja, betul? Bukan rakaat kedua. Rakaat kedua lain cerita dia. Khas untuk rakaat pertama. Sampai sahaja ayat kedua imam rukuk, maka kata ulama, lebih baik dia terus rukuk. Masalah selesai, rakaat pun dapat. Boleh faham? Selesai masalah, rakaat pun dapat. Tapi kalau duk galak nak habiskan juga Fatihah, maka dia akan kembali balik pada pergerakan imam. Kalau imam dahulu dia dengan dua rukun berturut-turut, boleh batal. Jadi macam mana? Contohlah, imam rukuk, dia tak nak rukuk, dia baca juga Fatihah. Imam i'tidal, dan ketika imam i'tidal Fatihahnya habis, maka pada ketika itu dia nak buat apa? Jadikan dirinya pada ketika itu terus kepada i'tidal. Jangan dibuat apa-apa dan jangan dirukuk. Kenapa? Rukuk tak dikira. Faham tak? Rokok tak dikira. Maka dalam kategori ni, kata ulama, jadilah dia makmum yang mendapati imam ketika imam sedang i'tidal pula. Maka pada ketika itu, apa yang perlu dilakukan? Imam sujud, dia terus sujud sahaja. Tapi kalau imam sujud tadi, kategori yang pertama, kebarangkalian yang pertama, imam sujud, dia tak nak sujud juga, kata ulama, solat dia batal. Lain cerita kalau dia niat mufarakah pula. Kalau dia niat mufarakah, solat dia sah lah, tak ada masalah. Ini cerita dia tak mufarakah, dia duk galak juga nak habiskan bacaan surah Fatihah. Jadi kategori pertama ni, yang tadi takbir baca Fatihah terus, kalau imam rukuk, dia automatik termasuk kepada makmum yang terlewat dengan tanpa uzur.
makmum yang terlewat dengan tanpa uzur. Boleh faham? Baik, kategori yang kedua. Apa dia? Dia baca doa iftitah, dia baca ta'awuz dan dia baca surah Al-Fatihah. Maka kata ulama, kategori kedua ini dia akan jadi makmum yang dibenarkan terlewat dengan uzur. Tadi saya sebut kan, makmum yang dibenarkan terlewat dengan tanpa uzur, dengan makmum yang dibenarkan terlewat dengan uzur. Maknanya kata, kalau dia lambat tak jadi masalah. Yang nombor satu tadi, dia lambat tak boleh, itu jadi batal sembahyang dia. Yang nombor dua, kalau dia lambat tak apa, dia lambat tak apa. Baik, jadi kita ambil balik, kita sampai masuk pada kebarangkalian yang kedua. Mungkin aku sempat lagi ni baca surah Al-Fatihah ni. Kalau aku baca doa iftitah, aku baca at-ta'awuz, aku baca Fatihah, maka aku sempat lagi sebab imam akan rukuk juga. Maka bila imam rukuk, aku sempat habis. Dia pun baca doa iftitah. Takdir Allah, selalu imam ni panjang baca kan. Tiba-tiba hari ni imam ni pendek pula. Dia baca surah As-Sajadah, dia tak nak sujud sajadah pula. Contoh, kan, ayat ke-15 sujud sajadah, betul? Tapi tiba-tiba dia baca 10 ayat, dia terus rukuk. Contoh. Maka dia tengah baca doa iftitah ni, tak habis lagi. Maka kata ulama, dia bukan kategori penyelesaian yang pertama tadi. Tak boleh dia rukuk. Dia tadi tak boleh rukuk, tak boleh. Kalau dia rukuk juga kata ulama, solat dia automatik batal. Sebab apa? Sebab imam tak menanggung akan dia. Sebab apa juga? Sebab dia pada awalnya duk menyibukkan dirinya buat perkara sunat. Apa dia sunat? Baca doa iftitah dan at-ta'awuz. Sedangkan pada dirinya itu ada kewajipan baca surah Al-Fatihah. Yang pertama tadi dia terus fokus Fatihah. Jadi sebab tu dia adalah makmum yang tak dibenarkan terlewat dengan tanpa uzur. Yang kedua ni baru dibenarkan terlewat. Sebab apa? Sebab dia ada dua kewajipan pada ketika itu. Apa dia? Kewajipan yang pertama, dia kena habiskan bacaan surah Al-Fatihahnya. Kewajipan yang kedua, dia kena ikut imam. Tapi sebenarnya dalam masalah ni kata ulama ada dua wajah, ada dua pendapat. Pertama kata ulama, dia terus rokok saja. Dia kena rokok ikut imam. Tapi lepas imam salam dia kena tambah rakaat juga. Ini kewajipan yang pertama lah. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat kedua kata apa? Dia tak boleh rukuk. Maka antara dua pendapat ni kata ulama, pendapat yang kedua itulah merupakan pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua merupakan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Apa dia? Dia tak boleh rukuk. Boleh faham? Kerana dia adalah makmum yang dibenarkan terlewat dengan uzur. Sebab apa? Sebab tadi duk galak buat benda sunat daripada benda yang wajib. Kan? Jadi maka dia kena habiskan. Contoh, baru sampai doa iftitah, baru separuh dibaca, imam rukuk, kata ulama, dia tak boleh rukuk dengan imam. Maka dia terus, jangan sambung lagi doa iftitah, jangan. Terus sahaja baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Jadi waktu tempoh dia baca Fatihah tadi, dia dibenarkan terlewat dengan uzur. Namanya salasah arkani maqsudah. Maksud dia dibenarkan terlewat dengan imam dengan 3 rukun panjang yang dimaksudkan. Apa dia? 1 kali rukuk dan 2 kali sujud. Yang pernah belajar masalah solat berjemaah, dia akan pernah dengar istilah ni. Maksud dia apa? Selagi mana imam tidak bangkit daripada sujud yang kedua, belum angkat kepala daripada sujud yang kedua, selagi itu dia masih sempat untuk rukuk dengan imam. Jelas? Selagi mana imam belum angkat kepala daripada sujud yang kedua, selagi itu kalau dia rukuk, kata ulama, dia dapat rakaat. Boleh? Faham tak kat sini? Faham kan? Azan dulu. Nanti kita sambung. Saya sambung sekejap lagi. Kita bagi ruang azan dahulu. Jadi kita sambung sikit. Saya nak habiskan dia.
Baik, kita sambung Jadi bagaimana tadi kita kata adalah dia bagi makmum, bagi kebarangkalian yang kedua tadi, tengah baca doa iftitah, tiba-tiba imam rukuk, maka kata ulama, dia ada dua pendapat, tapi kita ambil pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat kata apa? Dia tak boleh rukuk. Sebab apa? Sebab dia masih lagi ada kewajipan yang lebih berat, iaitu menghabiskan bacaan surah Al-Fatihahnya. Sebab apa lagi? Sebab dia duk sibuk baca doa iftitah, sibuk baca ta'awuz, yang mana hukumnya sunat. Sepatutnya dia kena sibukkan diri dengan perkara yang wajib dahulu, iaitu baca Fatihah. Tapi benda dah jadi, orang katakan, maka pada ketika itu dia tak boleh rukuk. Maka bila dia nampak je imam rukuk, kata ulama, dia kena terus sahaja baca surah Al-Fatihah. Dia terus sahaja baca surah Al-Fatihah. Dan bila dia terus baca surah Al-Fatihah, maka pada ketika itu imam rukuk, dia baca Fatihah lagi. Mana ini baru satu rukun yang panjang, kan? Imam i'tidal itu bukan rukun panjang, belum lagi dikira hitung apa, belum dihitung lagi rukun yang panjang. Jadi sebab saya kata tadi ada 3 rukun panjang yang dimaksudkan. Pertama, 1 kali rokok dan 2 kali sujud. 1 rokok, 2 sujud, jadi 3 rukun panjang tak? Jadi 3 rukun panjang. Baik. 1 rokok. Maka imam baca Fatihah. Dia baca Fatihah, kan? Tak habis lagi. I'tidal. Baca lagi Fatihah ni, tuan-tuan. Imam sujud. Imam dah masuk 2 rukun panjang dah. Tengah baca Fatihah lagi. Imam duduk antara 2 sujud. Tengah baca Fatihah lagi tu. Maka bila dia dapat habiskan baca Fatihah ketika imam duduk antara 2 sujud, maka barulah dia dapat habiskan bacaan Fatihah. Ini kategori kebarangkalian yang kedua. Maka bila dia habis dia baca Fatihah, kata ulama, dia boleh terus rukuk. Boleh rukuk. Dan bila dia rukuk, dia dapat rakaat, kata ulama. Automatik dia dapat rakaat. Tapi kata ulama, dia kena segera. Maknanya kata apa? Dia kena rukuk dengan tamakninah, i'tidal dengan tamakninah. Dia tak boleh panjang-panjang lagi. Rukuk panjang-panjang tak boleh, i'tidal panjang-panjang tak boleh, sujud panjang-panjang pun tak boleh. Dia kena rukuk, tamakninah, i'tidal, tamakninah, kena dia kejar sampai dia boleh kejar akan perbuatan imam. Tetapi macam mana sekalipun, dia tetap kategori makmum masbuk juga. Tapi masbuk yang mendapati imam ketika imam sedang berdiri. Dia bukan muafiq. Walaupun dia kena habiskan bacaan surah Al-Fatihahnya, dia tetap namanya masbuk juga, bukan muafiq. Baik, katalah dia tengah baca Fatihah, tiba-tiba imam bangkit daripada sujud yang kedua. Rakaat yang pertama itu 1 rukun panjang. I'tidal belum lagi. Sujud yang pertama itu dah 2 rukun panjang. Duduk antara 2 sujud belum lagi. Sujud yang kedua dah dikira 3 rukun panjang. Bila imam bangkit sahaja daripada sujud kedua, contoh, dia tak habis lagi baca Fatihah, imam dah sujud kedua, betul? Maka bila imam bangkit, contoh nak menuju kepada rakaat kedua, maka pada ketika itu dia baru habis baca surah Fatihah. Dia bangkit berdiri tegak. Imam bangkit berdiri tegak, baru dia habis baca Fatihah. Maka kata ulama, dia tak dapat rakaat. Solat dia batal tak? Tak batal. Solat dia tak batal, tapi dia dihitung tidak mendapat rakaat pada ketika itu. Dan masa itu lepas imam salam nanti dia kena tambah rakaat tersebut. Boleh faham? Boleh jelas? Ataupun dia terus berdiri je lah, tunggu je lah. Dia akan berdiri sahaja. Tapi kalau berlaku kebarangkalian yang lain pula, apa dia? Imam dah sujud kedua, lepas imam sujud kedua, imam terus duduk tasyahud awal. Maka dia pada ketika itu dah habis baca Fatihah, dia tak boleh rokok lagi, sebab dah tak kira rakaat. Dia kena terus duduk tasyahud awal. Kalau dalam masalah ni dia tak duduk tasyahud awal bersama-sama imam, kata ulama, salat dia automatik batal. Sebab apa? Sebab makmum dalam solat berjamaah, dia wajib mengikut imam pada perbuatan, pada pergerakan kena ikut. Tapi pada rukun bacaan pun sama, dia kena buat, dia kena ikut imam pada rukun bacaan, pada perbuatan. Itu pun yang dikira bagi diri dia. Contoh, duduk tasyahud awal dia wajib ikut, tapi baca tasyahud awal dia wajib tak? Tak wajib. Kalau dia diam sekalipun tak mengapa, kata ulama, tak batal solat dia. Boleh faham?
Hatta imam dalam tahiyat akhir pun, kalau dia tak baca tahiyat akhir pada ketika itu, solat dia tak batal. Kenapa? Kerana tahiyat akhir bagi diri imam, belum lagi bagi diri dia tahiyat akhir. Ia berbeza kalau muafiq daripada awal sampai akhir. Jadi dia duduk tahiyat akhir, imam tahiyat akhir, dia pun tahiyat akhir. Boleh faham? Tadi kalau imam tahiyat akhir, dia tahiyat akhir, maka dia wajib habiskan tahiyat akhir dia. Dia kena baca tahiyat akhir dia. Tu beza. Itulah maksud rukun bacaan yang dikira bagi dia. Tapi dalam masalah tadi tasyahud awal, sebenarnya dikira tak bagi diri dia? Tak, sebab dia belum sampai lagi kepada tasyahud awal, maka dia tak perlu baca. Hatta kalau tasyahud akhir sekalipun, dia duduk je, yang wajib. Duduk tasyahud akhir dengan imam, itu yang wajib bagi diri dia. Tapi baca tasyahud akhir tak wajib. Lain saya sebut kalau dia muafiq, dia wajib duduk tasyahud akhir dengan imam, dan baca tasyahud akhir pun dia wajib. Boleh faham? Tapi kata tadi, dia imam dah sujud kedua, dia maknanya kata tak nak rukuk juga. Imam bangkit daripada sujud kedua, imam duduk tasyahud awal ataupun duduk tasyahud akhir, maka pada ketika itu kata ulama, dia dah tak dapat rakaat satu, dan dia wajib duduk dengan imam pada ketika itu. Walaupun tak dikira bagi diri dia, tapi untuk rukun perbuatan no kompromi, kena ikut juga. Tapi kalau kata ulama, dia tak nak duduk juga tasyahud awal ataupun tasyahud akhir dengan imam, dia lebih memilih untuk berdiri dan menunggu imam, batal solat dia, kata ulama. Sepakat ulama kata batal. Boleh faham? Baik, jelas? Tadi saya dah sebut, bila dia baca Fatihah, maka bila dia baca doa iftitah tak sempat habis imam rukuk, dia tak boleh rukuk. Ini pecahan yang kedua. Maka kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabil Al-Muhtadin, sebenarnya ada masalah lain juga yang boleh termasuk dalam kategori salasah arkani maqsudah ni. Ada kategori lain. Apa kategori lain ni? Kan? Maksud dia, ada makmum yang kategori lain yang boleh masuk dalam kategori satu rokok 2 kali sujud ni. Dia boleh lewat dengan imam. Kalau imam rokok, dia tak boleh rokok. Imam iktidal, dia tetap kena habiskan bacaan surah Al-Fatihah. Ada lagi 3 kategori. Pertama, saya sebut, dia muafiq. Dia ni muafiq. Tapi sebab apa? Sebab dia baca terlalu lambat sangat. Dia baca lambat sangat. Contoh apa dia? Imam takbir, dia takbir. Imam baca Fatihah, dia diam. Lepas tu habis imam baca Fatihah, dia pun baca Fatihah. Tapi dia baca Fatihah lambat sangat. Memang ada orang begini tuan-tuan? Ada. Sebab dia memang orangnya begitu. Kalau berjalan pun mungkin dia lambat. Jadi bila dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang begini? Yang ni dalam kitab Sabil Al-Muhtadin dia sebut dah. Maka dalam masalah ini kata ulama, kalaulah dia tengah baca Fatihah baru 2 ayat, sedangkan dia muafiq, maka imam dah rukuk, maka kata ulama, dia pun tak boleh rukuk, sebab dia masih lagi berkewajipan menghabiskan bacaan surah Al-Fatihahnya. Maka dia termasuk kategori salasah arkani maqsudah. Tadi apa dia? 1 kali rukuk dan 2 kali sujud. Hukumnya sama je. Sebab tu saya terangkan yang tadi dulu. Boleh faham? Yang pertama kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, apa dia? Orang yang baca Fatihah lambat sangat. Sedangkan kita sebut dalam solat berjamaah, bacaan yang paling afdal itu adalah pertengahan, tidak laju dan tidak lambat. Jadi dia sederhana, tapi dia baca kerana lambat sangat. Tuan-tuan boleh tengok dalam muka surat 69. Muka surat 69, dia kata apa? Lambat ia membaca bacaan yang wajib, yang tiada kerana was-was, hanya kerana keramat, iaitu terlalu khusyuk jua. Itu dia. Jadi apa dia? Sebab apa dia? Dia ni bukan masalah was-was baca Fatihah, tidak. Tapi dia kategori orang yang memang khusyuk sangat baca dan terlalu lambat. Maka kata ulama, dia tetap muafiq juga, jangan risau. Dia muafiq juga, tapi dia masuk dalam kategori makmum yang dibenarkan terlewat dengan uzur, iaitu 3 rukun panjang yang dimaksudkan. Jadi nak atau tak nak, dia kena habiskan juga bacaan surah Al-Fatihahnya selagi mana imam tak bangkit daripada sujud yang kedua.
kedua. Kalau imam bangkit daripada sujud yang kedua sedangkan dia tak habis juga baca surah Fatihah tadi, maka dia kembali balik pada masalah tadi. Kalau imam berdiri, berdirilah dia. Kalau imam tasyahud awal atau tasyahud akhir, tasyahud awal lah, tasyahud akhir lah dia pada kita boleh faham? Baik, kategori yang kedua. Nah, apa dia? Bimbang makmum yang muafiq dengan membaca wajjahtu dan a'udzubillah daripada Fatihah hingga rukuk dan hampir kepada rukuk, atau sudah imam rukuk imamnya, maka syak makmum ketika ia masih lagi berdiri. Kategori kedua apa dia? Imam dah rukuk tuan-tuan. Tengah imam rukuk, aku dah baca Fatihah ke belum ni? Ni masalah dia ni. Syak ni. Imam dah rukuk tak? Dah rukuk. Tapi tengah imam rukuk, dia syak, aku dah baca Fatihah ke belum ni? Maka kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kata apa? Makmum ni pun tak boleh rukuk juga. Dia kena baca Fatihah juga. Kalau dia rukuk, solat dia batal juga. Kategori pertama tadi apa? Baca lambat sangat. Kalau rukuk, batal juga. Kategori kedua, imam rukuk, dia syak, dah baca Fatihah ke belum? Sama juga kategori imam tengah rukuk, memang dia yakin dia belum baca Fatihah, maka dia tak boleh rukuk. Kewajipan dia tetap kena habiskan bacaan surah Al-Fatihahnya itu tadi. Maka apa perlu dilakukan? Baca juga Fatihah, tapi jangan sampai imam bangkit daripada sujud yang kedua. Maknanya kata apa? Dia kena cuba juga habiskan Fatihahnya sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua dan dia rukuk. Maka dapat rakaat tak? Dapat. Tapi kalau dia baca Fatihah tadi, imam belum bangkit, imam dah bangkit daripada sujud yang kedua, kembali balik pada masalah yang tadi. Kalau imam berdiri, berdirilah dia. Kalau imam duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, duduk tasyahud awal dan tasyahud akhirlah padanya ketika itu. Boleh faham? Baik, ini kategori kedua. Kategori yang ketiga, makmum yang termasuk daripada salah satu arkan maksudah juga. Apa dia? Imam pula ekspres. Itu dia. Dia baca dah cantik dah, sederhana. Baca Fatihah sederhana, tapi macam mana? Imam baca Fatihah, dia diam. Ya, dia hormat imam sebab imam tengah baca, dia diam. Bila imam habis baca Fatihah, dia nak baca Fatihah juga. Tapi imam tak nak diam. Imam buat apa? Imam terus baca surah Al-Kautsar. Waladdallin, amin. Dia baru nak baca bismillah, imam bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, Allahu akbar. Dia baru 2 ayat. Jadi sebab yang ketiga apa dia? Imam laju sangat. Dia tak laju, dia pertengahan lah, samalah, ikut tempoh dia pertengahan lah. Tapi imam pula ekspres, laju betul imam ni. Maka kata ulama, dia pun sama termasuk dalam kategori salasah arkani maqsudah, iaitu makmum yang dibenarkan terlewat dengan 3 rukun panjang yang dimaksudkan. Jadi apa dia? Sama juga penyelesaian dia. Kena habiskan bacaan surah Al-Fatihahnya selagi mana imam tak bangkit daripada sujud yang kedua, dia sempat rukuk, dapat rakaat. Tapi kalau imam bangkit daripada sujud yang kedua sedangkan dia tak habis lagi baca Fatihah, kembali balik pada asal. Kalau imam berdiri, tunggulah dia ketika berdiri. Kalau imam duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, dia wajib duduk. Tapi saya nak bincang sikitlah kategori ketiga ni tuan-tuan. Kategori ketiga ni, kalau 4 rakaat berlaku pada tuan-tuan sampai tak dapat rakaat, kata ulama lebih baik mufarakah. Sebab imam terlalu laju. Rakaat pertama dah tak dapat dah. Rakaat kedua pun sama juga sebab imam laju sangat. Rakaat ketiga pun sama. Maka kalau berlaku pada ketika begitu, maka tuan-tuan pada rakaat pertama tadi dah kita dah boleh mufarakah dah. Dah boleh mufarakah. Kalau mufarakah, apakah meluputkan fadilat jamaah? Kata ulama, tidak. Jangan risau, tak luput fadilat jamaah. Tetap dapat fadilat jamaah 27. Cuma apa dia? Di sini sebabnya apa? Sebab kita ni adalah makmum yang uzur, sebab imam laju sangat. Jadi rakaat pertama kita tak dapat, rakaat kedua tak dapat, 3 tak dapat, 4 tak dapat, maka pilihan yang terbaik bagi diri kita adalah mufarakah. Boleh faham? Jadi 3 kategori ni ia termasuk dalam rangkuman kebarangkalian yang kedua, iaitu salasah arkani maqsudah. Jadi soalan minggu lepas selesai dah dengan saya jawab semua sekali ni apa yang dibincangkan pada hari ini.
hari ini. Baik. Maka disebut lagi tuan-tuan, soalan dia apa dia? Kan? Soalan dia apa dia? Katakanlah imam ini jadi imam, dia perasan ada jamaah yang termasuk dalam kategori salasah arkani maksudah. Dia dah sampai sujud yang kedua. Maka soalan dia, boleh tak imam yang perasan tadi dia panjangkan sujud dia, lamakan sikit sujud dia. Supaya apa? Supaya makmum tadi dia sempat dapat rakaat dan dapat rakaat. Jawabnya kata ulama, sunat bagi imam yang perasan makmum yang kategori tadi, 3 rukun panjang yang dimaksudkan tadi, sunat bagi imam tadi memanjangkan sujudnya. Itu pun jangan panjang sangat. Jangan mencari adat. Mana kata dah melawan daripada adat kebiasaan. Panjang sedikit tak mengapa. Jadi kata ulama, dengan syarat dia mesti niat sujud yang kedua yang dipanjangkan tadi, niat dia apa? Taqarrub ilallah. Niat dia nak menghampirkan diri kepada Allah. Bukan niat dia nak tunggu jamaah tadi. Kata ulama, kalau niat dia nak tunggu jamaah yang kategori 3 rukun panjang yang dimaksudkan tadi, kata ulama, dengan niat semata-mata begitu, solat imam tu boleh batal. Kenapa? Dia ada niat pada dirinya selain kerana Allah Ta'ala. Sebab waktu dia solat, dia niat nak tunggu orang tu, bukan niat nak menghampirkan diri kepada Allah. Jadi apa maksud taqarrub ilallah? Maka inilah kata ulama, maksud dia apa? Dia boleh panjangkan tasbih ketika dia sujud. Secara tak langsung bila dia panjangkan tasbih dia ketika dia sujud yang kedua, automatik jamaah dekat belakang tadi boleh rukuk, maka dia sama sekali tidak ada niat untuk menunggu jamaah. Walaupun dia pada dasarnya nak beri ruang kepada jamaah tadi dapat rukuk dan dapat rakaat, tapi kata ulama, dia boleh panjangkan tasbih ketika sujud. Bila dia panjangkan tasbih ketika sujud tadi, itulah maksud taqarrub ilallah, menghampirkan dirinya kepada Allah. Jadi secara automatik tak adalah niat dia selain daripada itu. Boleh dapat? Ha? Tasbih itu kata pengarang kitab, dia boleh 3, 5, 7, 9 sampai 11. Maksimum 11. Tak boleh lebih daripada 11. Lebih daripada 11 itu boleh menggugat sujudnya itu. Tasbih dalam keadaan biasa. Tetapi kalau ada makmum yang tak redha, tuan-tuan kena terima yang makmum tak redha. Jadi benda kita apa? Tuan-tuan kena cepat. Sebab dalam solat berjamaah dia tak boleh panjang sangat. Tempoh dia pertengahan. Yang sesuai 3 kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Tapi itu pun dalam tempoh yang masa yang sederhana lah. Tak cepat, tak lambat. Kan? Tapi orang kita kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Memang kena bangkit cepat-cepat. Bukan. Maksud dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu dalam kadar yang sederhana. Macam mana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar. Baru betul. Kan? Makmum faham, imam ni lambat sangat. Bila imam buat bacaan sederhana, dia kata lambat. Dia yang tak faham konsep solat berjamaah. Boleh faham? Wallahu a'lam bisawab. Hari ni selesai dah perbincangan kita. Baru kategori pertama. Baru kategori pertama. Ada lagi 7 kategori yang kita belum selesai. Wallahu a'lam bisawab. Ada soalan? Ya. Orang buka masuk baik. Soalan Tuan Imam dia kata apa? Kita tengah rukuk, tiba-tiba dengar kawan tengah buka pintu sliding door. Kita disunatkan tak memanjangkan rukuknya, rukuk tadi, supaya jamaah tadi berdapat rakaat dengan kita? Jawab ulama, sama juga. Sunat bagi imam melamakan sikit rukuknya. Tetapi dia ada 3 syarat. Apa syarat dia? Jamaah tadi dah ada dalam ruang salat. Jangan jamaah dia dengar bunyi motor Vespa kawan dia kat luar. Tu kawan aku tu, aku tunggu jap lah. Tak boleh, sebab jamaah masih berada di luar. Tak tepati syarat pertama. Jadi dia ada 3 syarat. Syarat pertama, jamaah dah masuk dalam ruang solat. Syarat yang kedua, penantian ketika rukuk itu tidaklah terlalu lama. Contoh, biasa buat 3, kali ni dia tambah sikit lagi 3, 6 cukuplah. Boleh tak? Boleh. Kan? Buat 11, itu tak boleh. Sebab apa? Dah melangkaui daripada kebiasaan.
Lama sangat tu. Baik, syarat yang ketiga, taqarrub ilallah. Sama juga, niat imam tadi menghampirkan diri kepada Allah, bukan niat nak tunggu kawan tadi. Jadi pertama, kawan dah masuk dalam. Yang kedua, jangan lama sangat imam nanti. Yang ketiga, niat taqarrub ilallah. Apakah dia maksud taqarrub ilallah? Ini yang saya sebut tadi, dengan memanjangkan tasbih ketika rukuk. Maka dia asal 3 kali, tiba-tiba kali ini dibuat 6 kali, secara automatik kawan tadi sempat rukuk, maka kita dapat bantu dia, dan kita punya solat bagi imam tidak batal juga. Boleh faham? Ini sama juga dalam masalah lain. Kita duduk tasyahud akhir, tiba-tiba jamaah masuk. Kita nak bagi jamaah tu peluang dapat jamaah dengan kita, supaya sebab nanti saya cerita bilakah berakhirnya fadilat jamaah. Jadi kita pun duduk tasyahud akhir, maka kembali balik pada 3 syarat tadi. Jamaah dah masuk, kita punya penantian lepas baca tasyahud tu tak lama, dan kita niat taqarrub ilallah, maka kita boleh tasyahud akhir lambat sikit, panjang sikit, supaya kawan kita tadi sempat dapat jamaah dengan kita juga. Wallahu a'lam bissawab. Ya tuan. Ya, masbuk. Berselisih, kata ulama, tidak dapat rakaat. Sebab nanti pada pertemuan yang kedua nanti, soalan tuan ni sebenarnya lanjutan tak soalan kedua, kategori kedua ni sebenarnya. Dia berselisih dapat rakaat tak? Tidak. Saya jawab dulu, tak dapat rakaat. Kerana syarat nak dapat rakaat tu ada 4. Apa dia? Rakaat bersama-sama imam, had rakaat yang dikira, pastikan rakaat imam tu sah, dan tamakninah ketika dia rakaat dengan imam. Itu syarat dia. Tapi berselisih tak dapat. Jelas? Akhir saya bagi soalan. Last. Kalau saya imam, boleh tak saya tak pakai serban? Jadi imam boleh tak pakai serban? Jawabnya boleh, tapi kurang afdal, itu sahaja. Kan? Boleh tetapi kurang afdal. Ada hukum-hukum lain ke? Ada hukum-hukum lain ke? Hukum lain batal tak ada. Kan? Sah tak solat imam? Tetap sah, kerana pakai serban tu bukan wajib dalam solat. Kerana wajib dalam solat itu dia ada 2, wajib pada syarat solat dan wajib pada rukun solat. Dan wajib pada syarat sah solat jamaah. Pakai serban itu hukumnya sunat. Cuma hukum pakai serban ini dia nak mendatangkan fadilat jamaah yang lebih baik. Itu je. Jadi kalau imam tak pakai serban, maka jangan kita kata dia ni tak boleh jadi imam sebab tak cukup syarat. Tidak. Cuma ulama bincang kurang afdal. Maka nak afdal, kita pakailah serban. Itu je. Itu je. Nak afdal, kita pakailah serban. Baik, last saya buka. Okey. Ini imam yang laju. Imam laju, baik. Kita masuk nampak imam laju. Baik. Macam mana kita nak? Adakah kita nak dengan imam kita atau tidak? Maka kalau imam yang terlalu laju, saya dah pernah sebut dalam masalah ni. Imam laju sangat, siapa yang suruh lantik dia jadi imam ni? Saya dah sebut dalam masalah ni. Kalau dia dah dilantik jadi imam, kita cakap boleh dia jadi imam, tapi tangguhkan dahulu. Setelah dia dah boleh salat tak laju sangat, mana pertengahan lah. Jadi saya tanya, siapa yang lantik dia jadi imam ni? Inilah saya kata puncanya imam tolak ni saya rasa ni. Imam tolak macam mana apa? Waktu muazzin laun iqamah, dia tak cari imam dahulu. Jadi dia terus iqamah, bila iqamah imam tak ada, tolak. Engkau dah jadi imam, engkau dah jadi imam. Ini saya sebut masuk imam tolak ni. Bila tolak je, kawan dia punya ekspres dia tak tahu. Lepas tu kawan selesai solat, dia salahkan kawan dia. Rupanya waktu iqamah tadi dia tak mengambil peranan dia sebagai muazzin untuk cari pengganti kepada imam. Boleh? Boleh juga, tapi dalam mazhab Syafi'i makruh. Dia azan, dia iqamah, dia imam. Hukumnya makruh. Orang kita cakap apa? Gila kuasa sikit lah. Tapi tidak. Maksud dia makruh. Kerana afdal cari orang yang lain untuk menjadi imam sahaja. Boleh? Yang ni baru makruh, tapi pakai serban tak makruh. Yang tak pakai serban tak makruh. Cuma kurang afdal. Berhasil fadilat jamaah tak? Berhasil, kan? Tapi jawapannya apa? Lebih baik pakailah.
Keluar sikit daripada masalah tu kan. Okey. Baik, saya buka last akhir dah. Kalau imam dia pakai serban, Ya. tapi dia tak pakai serban, makmum pakai serban. Ya. Apa hukum pada makmum yang pakai serban? Tak jadi masalah. Boleh dia ikut. Bukannya makruh ke Ustaz? Tak jadi masalah. Ingatkan kalau imam tak pakai serban, makmum pakai serban jadi makruh pada makmum tu. Tidak, makmum tidak makruh. Kerana di sini contoh, imam yang tak pakai serban itu adalah merupakan imam ratib. Dan memang imam yang dilantik untuk jadi imam dan ada surat hitam putih, memang dia dilantik jadi imam. Maka di sini dia tak ada hukum makruh di situ, sebab di sinilah kelayakan yang lebih layak imam ratib jadi imam. Cuma di sini dibincang, kalaulah andai kata imam itu berserban dan lebih baik imam itu serbannya putih, berjubah putih dan memakai alas untuk solat yang berwarna putih jua, maka inilah yang paling afdal, kerana Nabi SAW solat semua serba putih, kerana pakaian yang serba putih ini adalah merupakan pakaian yang paling afdal dibuat dalam solat. Dan lebih baik imam berserba putih, jamaah semua sekali serba putih. Itu lagi baik. Itu tak mengapa. Dia tak dihukumkan makruh. Tak boleh dihukumkan makruh sebab apa? Kerana serban ini dia tak ada kaitan dengan masalah hukum apa dia. Hukum yang menyalahi akan hal-hal yang membawa kepada mudarat pada jamaah. Tidak. Kerana hukum serban ini dia tergantung kepada diri imam sendiri. Dia tak tergantung kepada jamaah. Yang contoh makruh apa dia? Dia tak nak luruskan saf. Ini makruh. Kerana bila dia tak luruskan saf, maka dia menggugat jamaah yang lain. Boleh faham? Okay, faham tak? Jadi kesimpulan daripada saya, besok tuan-tuan semua sekali beri jubah putih pakai jubah putih buat dalam solat. Saya dah pernah syaratkan dah. Hatta waktu solat Jumaat lagi afdal. Hari Jumaat saya sebut hari yang paling baik tuan-tuan pakai warna putih. Kerana tuan-tuan, sebelum ni tuan-tuan ngaji kitab Matla' Al-Badrin betul Kitab Matla' Al-Badrin pun sebut benda yang sama tuan-tuan. Pakaian sunnah ketika salat adalah warna putih. Muslimat terlekung pun putih. Sebaiknya sebaiknya warnanya putih. Ini disebut kerana apa? Warna putih, warna yang boleh mengeluarkan kita daripada pelbagai masalah yang berlaku dalam salat jamaah. Contoh, pakaian kita kena najis, warna putih nampak. Pakaian yang mana ada kekotoran, warna putih nampak. Pakaian kotor bawa solat, hukumnya sah solat tapi makruh. Sah salat tapi makruh kalau boleh dipelihara. Contoh, dia boleh salin baju tapi dia tak nak salin baju lain. Dia nak pakai juga pakaian kotor. Ini makruh. Boleh dapat? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Kita masuk dengan tak ketika memang tak ada lagi tak ada. Itu pun Salat sah tapi dia akan jadi makruh kalau mengakibatkan jamaah jadi kurang senang. Dia balik kerja pakai pakaian kotor-kotor, dia bawa solat. Ini makruh. Sebab tu saya pesan, bagi siapa yang kerja, maka kalau dia nak solat jamaah, nasihat saya, bawa satu pakaian khas. Sediakan, tak susah. Satu je pakaian khas untuk solat, letak dalam kereta. Kopiah khas. Ini tak tuan-tuan. Topi boleh masuk dalam kereta, toolbox boleh duduk dalam kereta. Air standby untuk takut air radiator kering, boleh standby dalam kereta. Tapi pakaian solat untuk solat tak nak standby dalam kereta. Wal'iyazbillah. Sedih kan? Jangan begitu. Okey sir. Okey. Itu dia berjalan bagi kaum lelaki. Pakai seluar ke pakai kain? Bergantung. Pakai seluar boleh, pakai kain boleh, asalkan jangan bercorak-corak. Itu je. Kalau pakai seluar yang tak bercorak begini, afdal. Kalau pakai kain yang bercorak, kurang afdal. Mana kata apa dia? Kain batik. Elakkan daripada memakai kain batik. Kalau nak pakai kain batik pun boleh, tutup dengan jubah. Yang ni saya dibincangkan tentang masalah dalam solat berjamaah, apakah dia pakaian yang paling afdal untuk bawa dalam solat. Ini ada tajuk dia, tapi saya langkau sedikit tajuk tersebut sebab tuan dah tanya. Boleh Baik, cukup hari ni. Kita nak ya. makruh. Itu kebanyakan orang datang WhatsApp
bergembuk buat ke kanan. Masa kedua. Baik, betul atau tidak pembentukan saf daripada tengah ke kanan? Saya jawab salah. Sebab apa? Dia berpegang kepada hadis Nabi bila lepas solat Nabi pandang ke kanan. Jadi dia kata keutamaan saf sebelah kanan. Saya kata salah. Sebab ada lagi satu hadis. Kita tak tolak hadis fadilat sebelah kanan ni. Kita pegang hadis fadilat sebelah kanan. Cuma kita memandang keutamaan hadis yang lebih afdal, iaitu Nabi kata tengahkan imam. Bererti saf ini dimulakan daripada tengah dan mesti diseimbangkan antara kiri dan kanan. Sekiranya saf dah seimbang antara kiri dan kanan, barulah di sini menjadi tanggungjawab kita. Tengok kiri kanan dah seimbang, kita masuk, barulah kita boleh pergi ke sebelah kanan. Ini baru pandang hadis fadilat saf sebelah kanan. Tapi kita tak, kita guna satu hadis, tak nak beramal dengan hadis yang lain. Itu kesilapan. Jadi tolong, bila bentuk saf jangan pergi semua sebelah kanan. Tidak, bentuk daripada tengah dan seimbangkan kiri dan kanan. Siapa yang membentuk saf daripada tengah dan dia terus pergi ke kanan, semua saf tersebut makruh. Siapa nak tanggungjawab? Yang pergi sebelah kanan tu semualah kena tanggungjawab. Jadi saf yang seimbang ini tidak makruh, tapi saf yang seimbang tak makruh, saf yang tidak seimbang itu makruh. Maka sebab itu kita kata penuhkan daripada tengah, kiri kanan seimbang. Bila dah seimbang, kita tengok kiri kanan dah seimbang ni, barulah kita mengamalkan pada hadis fadilat saf sebelah kanan. Jadi ada masalah tadi jaga elok-elok, tolong jaga. Nanti kita akan cerita banyak perkara yang makruh, tapi kita akan cerita nanti. Hari ini cerita ke hukum yang berat dahulu tentang masbuk. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar itu sahaja. Yang baik adalah datang daripada Allah dan yang buruk adalah datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah datang daripada Allah. Jadi lepas ni nanti kita terus solat. Kita dah terlalu lambat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sedikit tuan-tuan, nanti kalau siapa nak akan sabun pencuci baju yang RM30 itu boleh jumpa dengan bantu saya kat luar. Assalamualaikum.